Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Untuk subjek pendidikan seni visual PSV pada hari ini, kita akan diskuskan soalan-soalan bagi tajuk 8, harmoni. Okey, murid-murid, dalam slide ni cikgu ada paparkan gambar pokok-pokok bunga matahari. Okey. Gambar ni boleh membantu kamu memahami konsep harmoni dengan lebih baik. Kamu boleh faham konsep harmoni dengan lebih mudah. Kalau kamu tengok gambar pokok-pokok ni, kamu boleh lihat gabungan tone-tone warna pada kelopak bunga tu. Tone warna kuning, orange sikit, tone warna hijau pada daun tu boleh memberikan kesan harmoni dan kelihatan cantik. Okey, selain pada tu, kamu boleh tengok, selain pada warna, kamu pun boleh tengok susunan kelopak-kelopak bunga yang setiap kelopak bunga tu disusun secara berulang. So, rupa pokok-pokok bunga matahari ni juga kita nampak secara keseluruhannya boleh mewujudkan, boleh menimbulkan kesan harmoni. Okey, ciri-ciri harmoni kita boleh tengok terbagi kepada 3. Alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Contoh, dalam alam semula jadi, harmoni dalam alam semula jadi biasanya berkaitan dengan warna. Warna dan bentuk yang membawa kepada konsep yang sama. Begitu juga dengan objek buatan manusia, harmoni dalam objek buatan manusia biasanya membawa kepada pengulangan corak yang sama, pengulangan desain yang lebih kurang sama, konsep yang sama. Begitu juga dengan karya seni visual. Awak boleh tengok karya pada tanglong, karya pada lampu kertas ni. Memang cantik. Ini kita boleh nampak sebagai harmoni. Okey students, dalam suatu karya seni visual, teknik penghasilan harmoni ni boleh dilaksanakan secara 2D atau 3D. 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita tengok contoh dalam slide ni, kita tengok gambar yang pertama. Okey, kita nampak ada poster, susunan huruf-huruf dalam reka bentuk poster. So, tengok susunan huruf-huruf ni. So, ini diklasifikasikan sebagai 2D. Next, susunan unsur rupa dan bentuk yang menghala pada satu arah, iaitu satu konsep. Ini pada ukiran kayu, 3D. Next, kita boleh nampak gambar ni ialah gambar jahitan manik-manik. So, pengulangan motif yang sama, 3D. Next, unsur harmoni, teknik penghasilan harmoni pada penggunaan warna dalam karya seni lukisan ini. 2D dan susunan unsur rupa dalam keadaan seimbang. Awak boleh tengok macam mana butterfly tu, right side dengan left side sebagai kita consider as harmoni sebab seimbang. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Apakah maksud harmoni? A. Wujudnya kesan penegasan dalam karya. Penegasan Kalau berkaitan dengan penegasan itu bukan harmoni. Okay. Next, B. Gabungan unsur bagi menimbulkan kesan kontra. No. Kontra means totally different. Itu bukan harmoni. C. Pelbagai unsur dan elemen digabungkan untuk mewujudkan kesan pergerakan. Harmoni bukan untuk menunjukkan kesan pergerakan. D. Gabungan pelbagai unsur yang dapat menimbulkan kesan keindahan, keselesaan dan keseimbangan. Okey, jawapan D betul ya. Dalam buku teks pun ada mention. Harmoni ni boleh mewujudkan kesan keindahan, keseimbangan dan ketenangan. Next, kita tengok soalan number 2. Berdasarkan gambar di bawah, corak yang terhasil ialah corak kontra, pergerakan, harmoni, imbangan. Imbangan of course not lah. You just imagine imbangan tu macam butterfly. Kontra pun bukan, totally different, dan pergerakan dia tidak, gambar ni tak menunjukkan corak sedang pergerakan, corak pergerakan tak ada So kita ambil C, harmoni. Next. Okey, soalan nombor 3. Antara yang berikut, yang manakah fungsi harmoni dalam penghasilan karya seni? Soalan ni dia tanya, kalau kita menghasilkan satu karya seni yang harmoni, fungsinya untuk apa? So that what?
A. Agar karya lebih cantik. Maybe kita buat satu karya yang harmoni supaya karya tu cantik. Okay, ni logik. Mungkin. B. Karya kelihatan lebih mahal. Not really. Tak semestinya karya seni yang harmoni dapat menghasilkan karya yang kelihatan mahal. C. Hasil karya mempunyai gubahan menarik dan nilai estetik yang tinggi. Ini mungkin betul nilai estetik yang tinggi. D. Karya mempunyai warna yang pelbagai. So between A dan C. Dalam textbook ada dipaparkan fungsi-fungsi karya seni visual yang harmoni. Kamu boleh nampak antaranya ini prinsip harmoni pada gabungan seni craft dan seni harus mewujudkan nilai estetik. So, jawapan yang paling tepat between A and C ialah C. Kita ambil C. 4. Soalan number 4. Berdasarkan gambar landscape, ni macam gambar di taman bunga tulip. Holland, Belanda. Elemen apakah yang anda boleh lihat? Kontra? Kontra pun boleh juga sebenarnya. Sebab kontra warna. Tapi the whole concept ialah taman bunga tulip. Imbangan, no, harmoni, kesatuan. Kesatuan, kita ambil harmoni. Harmoni lebih tepat. Okay. So, kita ambil C. Nombor 4, kita pilih C. Okay, ada pelbagai tanaman pokok bunga tulip dengan pelbagai tone warna. Tu kita nampak macam indah lah, nampak cantik taman pokok tu, pokok bunga tulip. Okay, next. Nombor 5. Kelarai pada anyaman mengkuang mempunyai ciri-ciri harmoni kerana kita tengok gambar sebelah tu, itulah anyaman mengkuang. Kan? Tikar mengkuang. Dibuat daripada daun mengkuang. A. Corak yang berulang-ulang. Okay. B. Teknik anyaman yang betul. C. Proses persediaan yang sama. D. Susunan yang cantik. It's quite confusing, right? So, kalau kamu tulis susunan yang cantik, dekat tikar mengkuang ni kita boleh nampak ada unsur harmoni. Susunan yang cantik pun boleh juga terima. Corak yang berulang-ulang pun kita terima. Sebab corak yang berulang-ulang, repetition, dan susunan tu the design tu cantik je. Dekat bawah tu border, for example dekat tengah tu maybe ada triangles macam dalam gambar. Susunan dia tu cantik. So, saya terima kalau jawapan A logik, D pun logik. Tapi, kalau nak paling tepat A kot. Tapi D pun kita terima. 6. Dalam penghasilan wow tradisional, terdapat corak yang harmoni melalui. Okey. Kalau mention perkataan harmoni, ada beberapa perkara yang ditekankan. Kalau harmoni sahaja, kontra is a big no. Warna yang ceria tidak semestinya. Okay. So, pattern yang lebih kurang sama ataupun exactly the same, kita terima. So, lebih tepat lagi nombor 6, jawapan dia B. Next. Yang mana satukah karya seni visual yang tidak mementingkan prinsip harmoni? Okey. Tidak. Tenunan ni akan boleh tengok. Tenunan, anyaman, songket. Songket ni pakaian pakaian kain, fabric songket. Zaman dahulu kalau orang kaya, dia gunakan benang emas, dipanggil benang emas. But I'm not sure myself. So, yang tiada kaitan dengan prinsip harmoni means kalau tak harmoni pun tak apa. So, the answer is poster. Okay. Anyaman, tenunan, songket kena harmoni. So, that konsep dia tu ada. The same tema. Next, corak yang manakah tidak menggunakan prinsip harmoni. Okay, again, harmoni biasanya pattern yang sama ataupun konsep yang sama berulang-ulang. Warna yang tone-nya lebih kurang sama, harmoni. So, kita tengok. The A, B, C dan D.
clearly we can see the answer ialah B. Okay, konsep dia tidak harmoni langsung. Next. Penyamaran sering berlaku pada haiwan ini melalui warna harmoni dengan alam sekeliling. Okey, ayam, burung merbuk, sesumpah harimau. Semua haiwan-haiwan ini dia boleh adapt dengan surrounding dia, ikut kesesuaian. Even harimau pun stripes dia. Tapi yang paling tepat. Next, harmoni dapat mewujudkan kesan-kesan seperti berikut. Kecuali, keselesaan, ketenangan, ketegangan. Wow. Kesatuan. Okey, harmoni Ciri-ciri harmoni ada dinyatakan dalam buku teks. Bahawa boleh menimbulkan, boleh mewujudkan kesan keindahan, ketenangan, keseimbangan. So, jawapan yang paling tidak tepat ialah ketegangan. Okey, so jawapan dia ialah ketegangan lah sebab cakap kecuali. Okey, next. Harmoni dapat mewujudkan kesan pengulangan dan pengulangan. Yes, harmoni. Dalam harmoni, for example, design yang sama dibuat dalam satu karya ataupun tone warna yang lebih kurang sama diulang-ulang dibuat dalam satu karya. So, harmoni dapat mewujudkan kesan pengulangan. Harmoni juga dapat mewujudkan kesan yang seimbang pun boleh juga. Okey, seimbang. Susunan motif secara akan mewujudkan kesan harmoni. Okey, susunan motif secara penyatuan. Boleh mewujudkan kesan harmoni. Ataupun susunan motif secara keseimbangan. Boleh juga dapat mewujudkan kesan harmoni. Next, harmoni boleh wujud dalam unsur seni warna. Boleh? Unsur rupa. Boleh? Okey, next. Prinsip tidak akan wujud sekiranya terdapat ciri-ciri atau kontra. Dalam harmoni ni, prinsip harmoni tidak akan wujud jika, okey, dekat sini ada tulis. Prinsip harmoni tidak akan wujud sekiranya terdapat unsur yang bercanggah dalam sesebuah gubahan. So, jawapan dia kita boleh tulis prinsip tidak akan wujud sekiranya terdapat ciri-ciri bercanggah atau kontra. Atau ciri-ciri yang bertentangan. Maksudnya yang different. Harmoni ialah about seragam, uniform je. Lebih kurang sama saja. Tapi kalau kontra, bercanggah, bertentangan, berlainan, ni semua tak boleh. Ini bukan harmoni. Okay? Next. Cantik kan bilik-bilik ni? Okey, warna harmoni yang sesuai untuk bilik kanak-kanak lelaki dan bilik kanak-kanak perempuan. Ini secara general. Ada je girls yang suka warna peach, yang suka warna hijau tapi tak banyak. Generally boys suka yang baju ke bilik ke yang bertemakan warna-warna biru dan girls warna pink. Tapi kalau dah teenagers tu, ramai je murid-murid lelaki suka warna hitam. I really don't know why the taste is like that. Alright, thank you everybody. Have a great day. Bye.